Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk audit forensik. Berikut adalah senarai kandungan yang kami akan bentangkan dalam video ini. Yang pertama sekali adalah definisi audit forensik ini sendiri. Yang kedua, perbezaan antara audit kewangan dan audit forensik. Yang ketiga, objektif dan tujuan audit forensik. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan audit forensik. Yang kelima, tugas juru audit forensik. Yang keenam, jenis-jenis penyiasatan atau penipuan. Yang ketujuh, proses audit forensik dijalankan. Dan yang ke-8, contoh pelaksanaan audit forensik. Nama saya Latifah Robaniah binti Sri Muhammad. Saya akan membentangkan mengenai definisi audit forensik. Definisi audit forensik. Audit forensik adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap rekod kewangan syarikat atau individu untuk memperoleh bukti dan dapat digunakan dalam proses undang-undang. Audit forensik dilakukan untuk menuntut pihak yang melakukan penipuan, penggelapan atau perilaku jenayah. Perbezaan audit kewangan dan audit forensik. Perbezaan pertama adalah melalui tujuan audit dilakukan. Audit kewangan dilakukan adalah untuk memastikan penyata kewangan syarikat mematuhi standard perakaunan atau GAAP, manakala audit forensik dilakukan untuk mengenal pasti dan mencari bukti kecurangan fraud untuk digunakan di mahkamah. Yang kedua, masa audit kewangan dilakukan adalah berdasarkan tempoh perakaunan, manakala audit forensik dilakukan berdasarkan keperluan daripada klien. Skop audit kewangan adalah laporan kewangan secara umum, manakala audit forensik melakukan audit kepada laporan kewangan secara spesifik. Laporan akhir bagi audit kewangan adalah laporan audit yang memberi pandangan sama ada penyata kewangan syarikat itu mematuhi standard perakaunan secara adil dan saksama atau tidak. Manakala laporan akhir bagi audit forensik adalah laporan audit yang disediakan perlulah membekalkan maklumat yang diminta dan memberikan bukti yang mencukupi untuk membantah keputusan mahkamah jika diperlukan. Seterusnya, saya Nur Hafizah binti Jamil bernombor matrik A158948 akan membentangkan mengenai objektif dan tujuan audit forensik ini. Objektif utama audit forensik ini ditubuhkan adalah untuk mengetahui sama ada berlakunya penipuan atau tidak dalam sesebuah organisasi dengan melalui beberapa pemeriksaan atau proses yang akan kawan saya bentangkan kemudian. Seterusnya adalah untuk mengetahui sama ada nilai perniagaan sebenar telah digambarkan dalam penyata kewangan itu dengan saksama atau tidak. Tujuan audit forensik ini dijalankan pula adalah sudah semestinya untuk mengesan atau mencegah pelbagai jenis penipuan yang dilakukan oleh penjenayah. Yang kedua adalah untuk menyokong proses mengenal pasti bukti dalam waktu yang agak cepat. Ini termasuklah berapa lama penipuan itu telah dijalankan dan bagaimana ia dilakukan dan disembunyikan oleh penjenayah tersebut. Yang ketiga, untuk mengira anggaran kemungkinan kesan yang disebabkan oleh tingkah laku jenayah yang dilakukan oleh penjenayah terhadap mangsa mereka serta menyatakan sebab dan motivasi tindakan ini sambil mencari pihak yang terlibat sama ada ianya terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan tindakan tidak menyenangkan yang dimaksudkan itu. Tambahan, dokumentasi yang betul juga sangat penting dalam membuktikan penemuan. Hasilnya harus difokuskan pada perkara berikut. Sekiranya berlaku penipuan seperti membuktikan kerugian, memberi tanggungjawab atas kerugian tersebut, menyediakan kaedah atau motif, mengenal pasti beneficiary lain. Seterusnya adalah kelebihan dan kekurangan audit forensik ini. Antara kelebihan audit forensik yang dapat saya kongsikan antaranya ialah ia dapat menguatkan lagi mekanisme kawalan.
Ia juga memainkan peranan penting bagi syarikat yang dikaji oleh pihak berkuasa. Yang ketiga, dengan adanya audit forensik yang menyediakan asas maklumat fakta yang tepat dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan pertikaian yang berlaku dalam sesebuah organisasi. Yang keempat, dapat meningkatkan kecekapan dengan mengenal pasti kawasan yang bermasalah, dan yang terakhir ialah ianya dapat membantu dengan pengesanan dan pencatatan kemungkinan konflik kepentingan bagi eksekutif dengan meningkatkan ketulusan dan kebarangkalian cara sumber itu digunakan. Seterusnya, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Maka terdapat beberapa kekurangan audit forensik ini. Yang pertama adalah audit forensik yang tidak dikendalikan dengan baik boleh memakan banyak masa pihak pengurusan. Yang kedua, skop audit mungkin perlu diperluas dan anggaran perbelanjaan juga akan meningkat dalam setiap proses mencari bukti-bukti untuk dikumpulkan. Dan yang terakhir, sebilangan pekerja boleh mentafsirkan audit forensik proaktif sedikit sebanyak mengenai integriti mereka. Contohnya, jika terdapatnya bukti kesalahan yang mereka lakukan itu, maka mereka boleh dikategorikan sebagai tidak berintegriti. Saya Nuraniza Abu, nombor matriks A161899. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang tugas-tugas juraaudit forensik. Juraaudit forensik dikehendaki memahami segala jenis kemungkinan penipuan yang telah dilakukan dan bagaimana ia telah dilakukan. Bukti yang dikumpul oleh juraaudit forensik sepatutnya mencukupi untuk membuktikan identiti penipu di mahkamah. Selain itu, juraaudit forensik juga perlu mendedahkan butiran penipuan yang dibuat, mendokumentkan jumlah kerugian keuangan yang dialami dan pihak-pihak yang terlibat dengan penipuan. Bukti yang relevan akan membantu mahkamah memahami fraud dan bukti yang dibentangkan. Akhir sekali, juraaudit forensik dikehendaki mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan bahawa dokumen dan bukti lain yang dikumpul tidak rosak atau diubah oleh sesiapa sahaja. Nama saya Neo Peshi, not matriks A164140. Saya akan membentangkan jenis-jenis penyiasatan atau penipuan atau fraud. Terdapat 3 jenis fraud iaitu rasuah, penyelewengan aset dan fraud dalam penyata kewangan. Yang pertama, rasuah. Rasuah adalah tindakan yang tidak jujur dan tidak beretika oleh pihak yang berkuasa dengan menyalahgunakan pengaruh mereka untuk kepentingan diri mereka. Dalam rasuah terdapat 3 jenis iaitu konflik kepentingan, conflicts of interest, sogokan, bribery dan peras ugut, extortion. Konflik kepentingan berlaku di mana penipu akan mencuba untuk mencapai keuntungan peribadi yang akan memberi kesan negatif kepada syarikat dengan menggunakan pengaruhnya. Terdapat juga situasi di mana penipu mungkin tidak mendapat manfaat dari segi kewangan tetapi mendapat manfaat peribadi yang tidak didendakan akibat daripada situasi tersebut. Sebagai contohnya, seseorang pengurus boleh meluluskan perbelanjaan seorang pekerja yang merupakan rakan pengurusnya dalam syarikat tersebut demi menjaga persahabatannya walaupun perbelanjaan yang perlu dibayar balik kepada pekerja tersebut adalah tidak tepat. Sogokan pula adalah tindakan menawarkan wang kepada seseorang atau sesuatu yang berharga sebagai balasan kepada seseorang individu untuk melakukan sesuatu demi manfaat peribadi individu lain. Contohnya, untuk mendapatkan kelulusan projek untuk syarikat milik kontraktor, kontraktor tersebut telah menghadiahkan seutas jam kepada pegawai A yang mempunyai hak dan kuasa untuk meluluskan projek tersebut kepada si kontraktor. Peras ugut adalah sebalik dengan tindakan sogokan di mana peras ugut tidak melibatkan tawaran tetapi adalah di mana seseorang meminta wang atau benda-benda yang bernilai secara paksaan untuk menjamin hasil yang tertentu. Contohnya, untuk menjamin projek diluluskan kepada syarikat milik kontraktor, pegawai A telah menuntut sejumlah wang daripada si kontraktor untuk menjamin hasil tersebut. Jenis fraud yang kedua adalah penyelewengan aset yang merupakan tindakan mencuri harta benda milik syarikat atau menggunakannya untuk tujuan peribadi.
Di bawah fraud ini pula terdapat 4 jenis. Pertama adalah pencurian duit atau aset lain, di mana seseorang bekerja mengambil wang tunai melalui wang runcit petty cash dari premis syarikat tanpa kebenaran. Kedua adalah penipuan pembayaran yang berlaku apabila seseorang menggunakan dana syarikat untuk melaksanakan sesuatu pembayaran yang palsu dan tidak wujud. Sebagai contohnya, membuat pembayaran gaji kepada pekerja yang tidak wujud atau yang sering dikenali sebagai pekerja hantu atau membuat pembayaran kepada pembakar yang direka. Ketiga pula adalah fraud dalam inventory, iaitu merupakan perbuatan mencuri inventory dari syarikat oleh seseorang pekerja. Akhirnya, keempat adalah penyalahgunaan aset, seperti penggunaan aset syarikat bukan untuk tujuan syarikat tetapi untuk manfaat peribadi. Jenis fraud yang ketiga adalah fraud dalam penyata kewangan. Ia adalah tindakan penipuan atau pemalsuan dalam pelaporan kewangan yang menyebabkan salah nyata yang material misstatement dalam penyata kewangan untuk menipu pengguna penyata kewangan tersebut. Ia melibatkan memalsukan rekod perakaunan dengan sengaja dan ketinggalan perekodan transaksi baki-baki atau pendendaan dalam penyata kewangan. Perlakuan-perlakuan ini adalah bertujuan untuk membentangkan penyata kewangan dengan berat sebelah atau cenderung. Tindakan penipuan ini mungkin dilakukan demi keuntungan peribadi atau untuk kepentingan syarikat. Contohnya, untuk menyembunyikan liability syarikat untuk menambahbaikan analisis kecairan dan gearan. Selain itu, syarikat mungkin juga akan membuat pengiktirafan yang tidak benar berkaitan dengan pendapatannya untuk mengekalkan saham dalam pasaran supaya masih lagi boleh bersaing dengan pesaing-pesaingnya dalam industrinya. Bukan setakat itu sahaja, jika prestasi syarikat adalah kurang memuaskan, pihak pengurusan boleh memalsukan penyata kewangan untuk memastikan prestasi syarikat masih dalam keadaan yang baik, sedangkan sebaliknya supaya imej syarikat tidak terjejas. Selain daripada itu, juga terdapat fraud kewangan yang lain seperti pengelakan cukai, iaitu pembayaran tidak sah atau kurang bayar cukai. Penggelapan pula adalah jenayah yang berlaku apabila seseorang individu mencuri wang atau harta benda yang telah diamanahkan untuk diuruskan. Manakala penipuan sekuriti merupakan penipuan berkaitan dengan saham dan pelaburan serta tindakan memujuk pelabur untuk membuat keputusan pembelian atau penjualan berdasarkan maklumat palsu yang berkemungkinan besar akan mengakibatkan kerugian dan yang melanggarkan undang-undang sekuriti. Penipuan insurans merupakan penipuan yang paling biasa berlaku iaitu apabila individu atau entiti yang diinsyuranskan membuat tuntutan insurans palsu atau secara berlebihan, meminta ganti rugi atas kecederaan atau kerugian yang tidak dialami. Akhirnya, penipuan kontrak adalah sejenis penipuan di mana penyalahgunaan fakta-fakta dengan sengaja dibuat dalam pembentukan kontrak, seperti fakta salah nyata yang dinyatakan adalah palsu yang akan memberikan impak yang besar terhadap pembentukan kontrak. Nama saya Tan Pei Shan, nombor bateri A164973. Sekarang saya akan membentangkan tentang proses audit forensik. Proses menjalankan penyiasatan forensik kebanyakan adalah hampir sama dengan proses audit kewangan. Namun, ia juga terdapat penambahan dari segi aspek yang lain. Audit forensik lebih fokus kepada pengumpulan bukti. Terdapat 5 langkah dalam proses audit forensik, iaitu penerimaan penyiasatan, perancangan, pengumpulan bukti, pelaporan, dan prosiding mahkamah. Yang pertama adalah penerimaan penyiasatan. Firma yang menyediakan perkhidmatan siasatan forensik perlu mempertimbangkan sama ada wujudnya kepakaran yang mencukupi dari segi kemahiran dan pengalaman dalam audit forensik. Hal ini kerana siasatan forensik memerlukan kemahiran dan pengetahuan yang terperinci tentang teknik penyiasatan penipuan dan rangka kerja undang-undang.
Contoh kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan ialah kemahiran audit, pengetahuan dan kemahiran untuk menyelidik jenayah yang khusus, mempelajari psikologi jenayah, think like a theft, pengetahuan perakaunan secara umum, pengetahuan mengenai undang-undang, pengetahuan dan kemahiran mengenai teknologi maklumat, dan juga kemahiran berkomunikasi. Pertimbangan tambahan bagi audit forensik ialah jika siasatan diminta oleh pelanggan, maka menimbulkan persoalan etika tambahan iaitu penyiasatan firma terdedah kepada kajian sendiri, sokongan dan pengurusan ancaman kepada objektif. Selain wujudnya yang kukuh, firma tidak boleh menyediakan perkhidmatan audit dan siasatan forensik kepada pelanggan yang sama. Seterusnya adalah perancangan. Perancangan penyiasatan perlu dibuat bagi memastikan objektif penyiasatan dapat dicapai. Penyiasat perlu mengetahui aspek yang diperlukan serta berhati-hati dengan permintaan pelanggan supaya mencapai dan merancang pekerja dengan sewajarnya. Objektif penyiasatan yang perlu merangkumi pengenal pasti jenis penipuan yang telah berlaku, tempoh penipuan tersebut telah berlaku, bagaimana penipuan itu disembunyikan, mengenal pasti berapa banyak penipuan yang telah berlaku, mengukur jumlah kerugian yang dialami oleh pelanggan, mengumpul bukti untuk digunakan dalam prosiding mahkamah, memberikan nasihat supaya penipuan berulang dapat dielakkan. Penyiasat perlu menentukan pendekatan yang terbaik supaya dapat mengumpul bukti yang tepat. Dan seterusnya adalah pengumpulan bukti. Untuk mengumpulkan bukti yang terperinci, penyiasat perlu memahami jenis penipuan tersebut yang telah dijalani dan bagaimana penipuan itu boleh dilakukan. Bukti tersebut hendaklah mencukupi dan relevan supaya dapat membuktikan identiti penipu, mekanisme penipuan dan jumlah kerugian kewangan yang dialami. Semua bukti ini adalah sangat penting bagi pasukan penyiasat sehingga dikemukakan di mahkamah. Jika terdapat apa-apa bukti yang tidak meyakinkan atau jurang dalam rantaian jagaan, bukti itu mungkin boleh dicabar di mahkamah atau menjadi bukti yang tidak boleh diterima. Penyiasat perlu berwaspada terhadap dokumen yang dipalsukan, dirosakkan atau dimusnahkan oleh pihak suspek. Antara teknik untuk mengumpulkan bukti ialah menggunakan ujian kawalan dalaman untuk mengumpul bukti yang mengenal pasti kelemahan dan membenarkan penipuan yang hendak dilakukan. Menggunakan prosedur analitikal untuk membandingkan trend dari masa ke masa atau membuat perbandingan antara segmen perniagaan yang berbeza. Menggunakan teknik audit berpandu komputer untuk mengenal pasti masa dan lokasi butiran yang berkaitan sedang diubah dalam sistem komputer. Membuat perbincangan dan temu bual dengan pekerja-pekerja. Melakukan teknik substantif seperti penyesuaian pengiraan tunai dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Maklumat utama pasukan menyiasat forensik adalah untuk mendapatkan pengakuan daripada penipu tersebut jika penipuan tersebut telah berlaku. Soal siasat daripada suspek adalah bahagian yang terpenting dalam mendapatkan pengakuan daripada suspek dan bukti itu perlu cukup dan membuktikan identiti penipu serta mekanisme skema penipuan. Seterusnya adalah pelaporan. Hasil penyiasatan akan didokumentasikan ke dalam laporan yang mengandungi ringkasan keterangan dan kesimpulan jumlah kerugian yang ditanggung oleh organisasi akibat penipuan yang telah berlaku dan laporan ini akan diserahkan kepada pelanggan. Dalam laporan ini, turut membincangkan bagaimana pelaku membuat penipuan dan cadangan
penambahbaikan kawalan dalaman organisasi untuk mengelakkan penipuan yang sama berlaku pada masa depan. Sekali adalah prosiding mahkamah. Penyiasatan ini akan membawa kepada prosedur mahkamah untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pelaku. Pasukan penyiasatan akan dipanggil untuk memberi penerangan mengenai bukti yang diperoleh dan bagaimana suspek tersebut dikenal pasti. Selain itu, pasukan penyiasatan juga perlu memberi keterangan secara jelas dan profesional supaya isu-isu perakaunan yang kompleks dapat difahami oleh pihak lain, iaitu non-accountants yang tidak mempunyai latar belakang perakaunan. Seterusnya, saya Siti Huda Syarnisa binti Syah Ahmad bernomometrik A157-317 akan menerangkan tentang contoh pelaksanaan audit forensik. Terdapat beberapa peringkat utama dalam pelaksanaan audit forensik yang terbahagi kepada 3, iaitu sebelum siasatan, semasa siasatan dan penyediaan laporan. Sebelum siasatan, antara perkara yang juraaudit perlu laksanakan contohnya ialah daftar kes, mendapatkan arahan pegawai pengawal atau ketua jabatan. Setelah mendapat arahan, juraaudit akan buka fail siasatan, kemudian taklimat kes, dan yang kelima, penyediaan peralatan seperti diary penyiasatan, kamera, komputer riba, perakam suara dan peralatan-peralatan lain mengikut kesesuaian. Seterusnya, semasa siasatan. Contoh pelaksanaan tugas audit forensik boleh dilihat melalui teknik audit yang digunakan semasa siasatan kes. Dalam membuktikan sama ada berlaku penipuan, juraaudit boleh melakukan teknik-teknik audit seperti berikut dan memilih teknik audit yang sesuai untuk digunakan dalam melakukan audit forensik. Yang pertama ialah meminta dan menganalisis dokumen. Untuk mendapatkan dokumen bertulis yang diperlukan, ia memerlukan kepakaran dan kuasa yang dimiliki oleh seorang juraaudit. Jika juraaudit tidak mempunyai kuasa untuk meminta dokumen bertulis yang diperlukan, juraaudit boleh menggunakan teknik audit alternatif yang dibenarkan dan mengelak sebarang pelanggaran undang-undang. Yang kedua, temu bual. Ia memerlukan strategi untuk menentukan siapa yang akan ditemu bual, menjalankan temu bual dan bila dan di mana temu bual dijalankan. Secara amnya, terdapat 5 jenis pertanyaan dalam sesi temu bual. Yang pertama ialah pembukaan soalan yang membuat orang yang ditemu bual sedia bekerjasama. Yang kedua, soalan untuk mendapatkan maklumat. Dan yang ketiga, soalan untuk menilai, terutamanya apabila orang yang ditemu bual cenderung berbohong. Juraaudit dapat menilai dari jawapan yang diberikan dari segi gaya dan isyarat badan orang yang ditemu bual. Dan yang keempat, soalan untuk mendapatkan pengakuan dari orang yang disyaki membuat penipuan dan jenayah. Dan yang kelima, penutupan soalan di akhir temu bual untuk mengesahkan maklumat tertentu. Seterusnya ialah menjalankan pemeriksaan fizikal dan pemerhatian. Sebagai contoh, dalam audit forensik berkaitan korupsi dan atau rasuah dalam bidang perhutanan, pemeriksaan fizikal dan pemerhatian boleh dilakukan di kawasan penerbangan hutan. Dan yang keempat, mengakses data dan maklumat. Juraaudit menggunakan mekanisme forensik komputer. Selain dokumen bertulis, bukti-bukti elektronik atau digital seperti elektronik mail, SMS dan dokumen yang tersimpan dalam sistem. Yang kelima, pengesahan dokumen bukti. Juraaudit membuat pengesahan iaitu mengajukan pertanyaan secara lisan atau bertulis kepada pihak ketiga untuk memastikan kebenaran sesuatu maklumat. Sebagai contoh, dalam audit forensik berkaitan korupsi atau rasuah dalam bidang perhutanan, juraaudit membuat pengesahan dengan menghantar pertanyaan ke pejabat kastam negara mengenai jenis dan jumlah input hasil kayu dari Malaysia ke negara berkaitan. Yang keenam, menjalankan prosedur analitika. Juraaudit menjalankan prosedur analitika dengan membandingkan angka-angka atau jumlah yang terdapat dalam penyata kewangan dan laporan aktiviti untuk mengenal pasti kemungkinan berlaku penipuan atau jenayah. Yang ketujuh, menjalankan pemantauan. Pemantauan adalah pemerhatian yang teliti terhadap seseorang, tempat atau objek tertentu. Umumnya,
Pemantauan dilakukan terhadap seseorang yang dilaksanakan untuk mengetahui penipuan atau jenayah yang dilakukan oleh seseorang. Pemantauan boleh dilakukan secara bersendirian atau berkumpulan. Pemantauan dapat dilakukan dengan bantuan alat seperti CCTV atau GPS. Dan yang ke-8 ialah mengambil gambar atau suara. Juraaudit mengambil gambar dan suara untuk mengukuhkan bukti dalam audit yang dijalankan. Hasil pengambilan gambar dan suara dapat ditunjukkan kepada pihak lain yang berminat dan mengukuhkan maklumat yang diberi oleh juraaudit. Dan peringkat terakhir, pelaksanaan audit forensik ialah penyediaan laporan. Antara yang perlu dijalankan oleh juraaudit ialah perbincangan dan analisa siasatan, penyediaan laporan awal, perbincangan dengan penasihat undang-undang jika perlu, dan penyediaan laporan akhir. Dari saya, sekian, terima kasih.